Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lah. Falakal hamdu wa lakal syukr ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya Engkaulah Tuhan bagi diriku ini. La ilaha illa anta khalaqtani. Sungguhnya tidak ada Tuhan malaikat Engkau, ya Allah, yang telah mencipta dan menjadikan diriku ini. Wa ana abduka. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahlika. Dan sesungguhnya aku terikat. Aku telah membuat perjanjian denganmu, ya Allah, untuk mematuhi segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu. Wa wa'dika mastata'tu. Dan akan aku sempurnakan perjanjian itu. Akan aku lakukan semampu yang aku mampu, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon berlindung dari dosa-dosa, kejahatan, perkara yang pernah aku lakukan terlebih dahulu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui segala nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan padaku. Wa abu'u bi zambi. Dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Faghfirli. Maka ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, Tuhan yang mengampunkan dosa-dosaku. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul istighfar yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa yang baca pagi lepas subuh ni, dia mati hari ni, maka Nabi kata syurgalah dia. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga semua dalam keadaan baik. Semuanya dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Moga hari ini lebih baik dari semalam dan insya-Allah esok lebih baik daripada hari ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ni teacher Ida ni ataupun Kak Ida. Visual agak kabur. Oh, visual agak kabur. Masih kabur lagi ke visual ni? Kalau kabur nanti kita cuba adjust. Cikgu Man, Assalamualaikum Cikgu Man, apa khabar, sihat? Sahrin Safwan, CEO Makna Event Management Sendirian Berhad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga baik-baik bersama tim Makna dan juga keluarga tersayang, insya-Allah. Wan Syarmillah ni kakak anda ni, tepi rumahnya ni. Moga-moga sihat bersama ibunda. Datuk Datuk Halimana, masya-Allah. Ni orang-orang hebat semua ni. Abdullah Hashim, Umi Kamilah. Ni sahabat kita ni. Ni Ustaz ni Muhammad Akbari, Ustaz Suhri Omar. Assalamualaikum, lama tak jumpa. Ustaz Aiman daripada Penang. Ni kawan-kawan masa duduk di Yaman satu ketika dahulu. Alhamdulillah, ya, seluruh dan semuanya Haji Sulaiman Solo, alhamdulillah, saya lapang kerja ni Tuan Haji Arifin kita ni, orang kuat ni, ya, moga semuanya insya-Allah pada pagi ni dalam rahmat, dalam keampunan
dan dalam redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya. Visual tak berapa clear lah. Sekejap kita cuba tengok apa masalah yang berlaku. Visual nanti. Macam mana? Visual, Ustaz apa tak tahu apa masalah dia, tapi setakat yang boleh di adjustnya macam tu je lah kot. Ya. Alhamdulillah ada clear insya-Allah. Jadi alhamdulillah visual, audio pun semua dah clear. Insya-Allah kita pada pagi ni dalam redha Allah, dalam keampunannya, walaupun ya kita faham hari ini bermulanya fasa yang kedua PKP, ya, yang ya menjadi satu tempat kita semua bermuhasabah. Ya, kalaulah 2 minggu sebelum ini tempoh kita berada di rumah, ya, kita masih belum berjaya lagi nak bangun tahajud bersama keluarga kita. Kita belum lagi berjaya nak semayang berjemaah, nak semayang duha bersama dengan anak-anak keluarga, ya, nak baca Quran bersama, ya, nak berzikir bersama. Maka insya-Allah gunakan tempoh baki yang ada ni untuk kita manfaatkan waktu ini. Sudah tentu bagi orang yang beriman, apa sahaja yang Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup dia adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia ni tempat kita diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, adakah cukup manusia itu berkata amanah, kami beriman, sedangkan Allah tak cuba lagi. Iman dia ni Tuhan tak cuba lagi, tak uji lagi. Sedangkan Allah dah uji orang yang terdahulu pada kita. Kita 2 minggu, Nabi SAW 3 tahun 3 tahun bukan perintah berkurung, dipulaukan oleh musyrikin Mekah. Tak boleh jual beli, tak boleh buat apa sebarang aktiviti. Yang tinggal makanan dia tu, makanan dia adalah ya, kayu, daun-daun, pokok saja. Itu saja yang ada. Dahsyat. Allah Ta'ala menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi insya-Allah moga kita semua bertabah dengan ujian yang Allah Ta'ala jadikan ini. Dan semalam kita dengar lagi laporan sidang media, yo, yang kalau di peringkat globalnya hari ini, yo, sudah hampir 1 juta. Semalam 700,000, hari ini naik lagi. Dan nak mencecah 1 juta manusia di bumi hari ini duduk dalam keadaan berkurung. Yo, duduk dalam keadaan PKP dah kita sebut istilah untuk kita faham. Dan seluruhnya mengalami suasana dan ketakutan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah gambaran kita di mahsyar kelak. Gambaran suasana kita di mahsyar, inilah suasana dia. Inilah gambarannya. Yo, hari ini kita takut boleh lagi duduk rumah. Itu pun kita tak nak mengurangkan, mengikut garis panduan PKP yang dilaksanakan. Tapi Masya Allah, ingatlah ketika di akhirat esok, di mahsyar, Allah sebut, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yo, hari yang masing-masing lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, adik-beradik, ibu, ayah, wa sahibatihi wa bani, suami, isteri, anak-anak. Allah sebut ni golongan hak dekat-dekat. Allah tak sebut tok, mak saudara,
sepupu jauh lagi. Yo, nak menggambarkan bahawa dahsyatnya suasana dan di akhirat esok. Yang dekat, ibu, ayah, adik-beradik, suami, isteri, anak-anak, masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itulah gambaran dahsyatnya suasana di akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah kita meyakini, yo, dan kita juga memahami saudara kita yang dah meninggal dunia. Semalam 6 orang, yo, 6 orang tak sempat nak tengok Facebook. Ketua pengarah biasa dia update kalau ada lagi meninggal malam tadi ke, tak sempat nak buka Facebook lagi. Cuma kita dengar sidang media semalam 6 orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga dia dapat syahid akhirat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ditimpa wabak, penyakit seumpama ni, mati dia adalah mendapat syahid akhirat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita memikirkan diri kita. Yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, tangisilah diri kamu. Muhasabahlah diri kita. Kerana orang yang mati telah mengalami bagaimana dahsyatnya diambang sakaratul maut. Dia telah melihat wajah malakul maut yang sangat digerungi oleh manusia. Dia telah merasai sakitnya kematian, dan dia telah nampak tempat dia nak pergi, raudhah min riyadil jannah ataupun hufratan min hufari niran. Adakah dia akan pergi ke taman syurga ataupun dia akan pergi ke lubang neraka? Dia dah tahu dah ni mana posisi dia, mana tempat dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itulah motivasi kita hari ini. Itulah yang kita muhasabah setiap hari. Moga Allah kurniakan kita semua insya-Allah, ya, rahmat dalam keampunan dia. Allah ampun dosa kita. Allah beri kekuatan kita untuk bangun tahajud di waktu malam, membaca Quran, berzikir, sembahyang duha, ya, bersedekah, melakukan sebanyak mungkin kebaikan ketika Allah masih lagi beri usia kepada kita pada hari ini. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah yang mana yang tak sempat nak kita jawab salam apa semua ni, semuanya, ya, kita doakan ya Allah, ya, rahmatilah kami semua ni ya Allah pada pagi ni dalam keampunan-Mu, dalam keredaan-Mu. Himpunkan kami ya Allah semuanya pagi ni juga di dalam taman syurga-Mu di akhirat esok, sebagaimana kami dihimpunkan dalam taman syurga pada pagi ini. Insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, pada pagi ni kita nak sambung buat bicara kita yang kita nak bincangkan, yang masih lagi sekitar ibrah dan pengajaran, ya, daripada peristiwa Isra wa Mi'raj yang telah kita sambung dan kita sirikan dia, ya, peristiwa Isra wa Mi'raj yang telah kita nyatakan bahawa dia begitu sangat-sangat sinonim dengan situasi dan suasana yang berlaku pada hari ini. Dan semalam kita berhenti, semalam kita berhenti setakat langit yang pertama. Nak naik 7 langit ni, 7 petala langit. Kita nak mi'raj, nak naik ke langit. Allah nak bagi tahu kita ni hidup, ada dunia, ada akhirat. Ada dosa, ada pahala. Ya. Maknanya dari semua sudut kehidupan kita ni ada pertimbangan yang lainnya. Ada orang baik, ada orang jahat. Ya. Apa yang kita buat ni ada perkiraannya di akhirat. Dunia kita tak dapat, Tuhan nak bagi kita akhirat insya-Allah. Ya. Jadi Nabi SAW ni setelah di dunia Allah tarik orang yang disayangi. Allah Ta'ala uji dia dengan ujian yang dahsyat. Maka tibalah ketika Rasulullah SAW melepasi ujian yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, maka masa dan ketikanya sudah sampai. Maka jangan kita menetapkan waktu untuk Allah. Terkadang hidup kita ni kita nak, ada orang dia buat planner dah, dia nak achieve jutawan ketika umur dia sekian-sekian. Ya, boleh, kita boleh merancang, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala dia Maha tahu bilakah waktunya, ketikanya, saatnya
yang terbaik, yang sesuai untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kerana Allah Ta'ala tahu, kalau kita kaya, kita senang di waktu ini, kita lalai. Maka Allah uji kita dengan kesusahan, sehingga kita akan dapat nikmat itu ketika dan waktu yang betul. Itulah Allah Ta'ala Rabbal Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita baca pagi tadi. Kita semayang subuh, semayang sunat sebelum subuh, subhanallah, semayang tahajud. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mencipta dan mengatur alam ini. Matahari, bulan, bintang, seluruh alam, pasangnya suruh laut, peredaran musim yang manusia tak mampu nak tahan. Manusia, kuasa besar dunia tak mampu nak tahan. Itulah Tuhan yang mentadbir alam ini. Dan dialah Tuhan yang mengatur setiap langkah kita. Setiap kehidupan kita ni Allah Ta'ala yang susun. Maka marilah kita meyakini dan kita menyerahkan di atas usaha kita ni, kita bertawakal dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila naik langit yang pertama, disambut oleh ketua malaikat yang menjaga langit pertama. Marhaban bihi wa ahlan, hayyahullah. Malaikat ni duk puji Nabi ni, selamat datang, selamat tiba, semoga Allah memberkati hidup kamu. Sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik khalifah dan pemimpin telah datang dan tiba. Bila Nabi tengok Nabi Adam ni diperlihatkan oleh Allah roh anak-anak cucu zuriat dia, nabi-nabi dan semuanya. Bila dia tengok yang putih yang masuk syurga, Adam berkata, tempatkanlah ia di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Bila Adam melihat roh zuriat keturunan dia yang dimasukkan dalam neraka, Adam berkata, masukkan ia ke dalam neraka Sijin. Dan setelah itu Nabi masuk lagi, melihat Nabi Adam AS, cerita dah ni. Nabi tanya Jibril, man hadha ya Jibril, siapa dia ni? Jibril kata, haza abu ka Adam, ini adalah ayah kamu, tok kamu, manusia yang pertama Allah buat, namanya Adam AS. Dan kita dah cerita panjang semalam kisah Nabi Adam ni. Anak dia Habil dan Qabil. Jadi tuan-tuan, kita ada anak hari ni, bertabahlah. Kerana ujian pertama Nabi Adam, anak dia. Setelah diuji di dalam syurga, ditipu daya oleh Iblis, maka bila turun ke bumi, ujian pertama Allah beri pada Adam apa dia? Anak. Ini kita kena ingat, sebab tu Quran sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dua perkara. Bukan saya sebut ni, Quran sebut. Sesungguhnya harta benda kamu, innama amwalukum wa auladukum, dan anak-anak kamu, semua itu adalah fitnah. Harta, anak, fitnah. Subhanallah. Sepanjang saya pergi kuliah di Kuala Lumpur, di Selangor, ramai kita jumpa orang ayah pakai serban. Punya ayah ni nak ikut sunnah Nabi SAW, pakai jubah, mari dengar kuliah. Bukan saja dengar kuliah ni, buka buku ni, ustaz cakap dia tulis ni, subhanallah. Dia ada buku khusus dia tulis bab ni. Lama dah berkawan dengan dia. Lalu satu hari dia cerita masalah dia. Masalah dia dalam rumah tangga dia seorang je. Isteri dia tak tutup aurat, tak dengar kata bicara anak-anak dia. Allahu Akbar. Ujian Tuhan uji. Ini di antaranya ujian anak-anak. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan harta benda. Dengan hati ada orang jadi sombong dengan harta. Ada orang dengan harta dia tak dekat dengan Tuhan, dia semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Kerana itu Allah sebut dalam ayat lain dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Dua benda sama. Yang tadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak kamu ni fitnah. Yang ayat lain Tuhan sebut
ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Orang beriman. Ni musim-musim PKP dah. Perintah kawalan pergerakan. Ingat, ambillah firman Allah Ta'ala ni, kita letak dalam kepala kita, kita pegang semak betul-betul. Allah sebut, orang beriman, kita semua dah. Jangan harta benda kamu, jangan anak-anak kamu hari ni melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beruntunglah keluarga yang Allah anugerahkan pada dia. Semayang subuh berjamaah, tahajud berjamaah, boleh baca maksura, boleh berzikir bersama, boleh semayang duha berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah nikmat syurga sebelum syurga. Dan kalau pun Allah Ta'ala tak anugerahkan lagi nikmat itu pada kita, tuan-tuan, jangan bimbang, teruskan bermohon. Kita ada masa 14 hari lagi. 14 hari ni minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita macam mana cara dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala kata, orang yang bersungguh, sungguh-sungguh dia nak, dia usaha, dia bangun awal pagi, walaupun anak isteri dia tak bangun lagi, dia bangun dah. Niat dia nak suruh semuanya bertahajud. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjuk pada kamu jalannya macam mana. InsyaAllah, tuan-tuan, moga Allah Ta'ala kurniakan kita ke semua nikmat-nikmat ini, insyaAllah. Jadi ni dua. Dalam ayat ni sebut harta anak fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak keluarga kamu hari ni daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul? Lama mana kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, kita kadang-kadang tak sempat nak pergi masjid sebab anak-anak ni ajak pergi pasar minggu, shopping komplek, tinggal majlis ilmu sebab ada urusan ni, urusan kerana harta. Lepas tu saya pernah sebut, nak kongsi tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni, subhanallah, dia ni kerja, tak apalah kita sebutlah, sebelum ni dia kerja dalam syarikat penerbangan Malaysia Airlines, MAS. Bukan orang bawah ni, orang pangkat dia tinggi dah. Jadi biasa saya pergi kuliah di Selangor ni, dia ada lah. Biasa keliaran kita ni, dia mari. Bila kita kuliah, kita cerita, dia terus tak, saya teringin dah. Nak setiap masa waktu kuliah ni, saya nak duduk di masjid. Setiap waktu semayang berjemaah ni, nak semayang berjemaah. Subhanallah. Ini bukan orang baru nak hidup, nak cari duit, bukan baru nak letak target nak jadi jutawan. Dia dah jutawan dah, dia dah kaya dah, tuan-tuan. Tapi jiwa tu Tuhan beri pada dia. Subhanallah. Waktu saya ingat 10 tahun dulu dah, masa pergi kuliah di Masjid Kota Damansara, situ ni datuk-datuk orang kaya-kaya ni, dia tu, ustaz, kami ni, anak-anak kami yang akhir-akhir ni, semua dah hantar ke pondok, hantar ke tahfiz-tahfiz. Ustaz balik ceritalah ke orang kampung bahawa sebenarnya duit ni bukan segala-galanya. Subhanallah, tuan-tuan. Mereka boleh bercakap begitu dengan apa? Dengan ilmu dan kefahaman yang mereka ada. Dengar-dengar kuliah, dengar masuknya fikrah-fikrah Islam, akhirnya merubah metod pemikiran dia. Ni hebat. Sebab tu, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, seorang hamba Allah ni, akhir sekali dia resign daripada MAS. Dia resign ni bukan sebab apa, gaji dah RM10,000. Dia kata, saya berhenti Ustaz sebab saya tengok dalam MAS ni ada angkat botol arak. Cerita sebelum ni, lama dah sebelum ni. Jadi saya tak nak gaji saya, duit saya. Dia berhenti 5 waktu berjemaah di surau. Surau dia pergi ni, baru ni ada jemaah yang positif COVID-19. Kecoh Ustaz, surau kita ni kena ni. Tak apa, insya-Allah tu mati syahid lah ke orang beriman ni, insya-Allah. Jadi kita ikut je arahan PKP tu. Jadi nak royak tuan-tuan, dia berhenti
Dia mari semayang berjemaah. Dia kata, selama saya hidup di puluhan 60 tahun ni, tidak pernah rasa ketenangan macam hari ni. Subhanallah, tuan-tuan. Ni lepas kuliah ni. Tu, ya, bukan moreh lah, macam moreh lah kah? Ajak minum ni. Dia kata, demi Allah Ustaz, saya tak pernah rasa tenang macam ni. Tinggal yang syubhah, tinggal yang lalai pada Allah. Saya pergi pada Allah, Tuhan beri saya satu ketenangan, sakinah. Subhanallah, tuan-tuan. Hebat. Yo. Hebat. Dan tiba-tiba saya mari pula tahun berikutnya tu pergi kuliah pula. Dia kata, tak tahu macam mana jumpa kawan-kawan buat bisnes, gaji duit dia boleh lebih daripada kerja dulu. Hak dia sayang nak tinggal ni, Allah beri hak lebih lagi. Subhanallah, tuan-tuan. Hebat tak hebat? Masya-Allah. Yo. Maka kerana itu tuan yang dirahmati Allah sekalian, yo, inilah yang kita bincang dan kita muhasabah hari ini. Nabi Adam, kalau duduk langit pertama ni, Allah uji dia bukan hanya di syurga dengan ditipu daya oleh iblis. Batu iblis ni hebat tipu daya dia. Ya. Tuan-tuan kena faham, iblis ni dia goda Adam bukan cara tak, dia kata Adam, kalau kamu dah Hawa nak duduk lebih lama dalam syurga ni, nak kekal betul dalam syurga ni, makan buah khuldi ni. Dengan makna dia bukan menyeru kepada keburukan, tapi dia seru tu kebaikan. Yang Sayyidina Ali kata, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimahnya itu benar, tapi tujuannya itu kebatilan. Iblis kata pada Adam dan Hawa ni, makan buah khuldi ni. Kalau makan buah ni, kamu akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Kurang lebih begitulah, panjang kalau kita nak cerita ni. Macam mana ya tipu daya syaitan pada Adam dan Hawa. Bila dia makan, ingat boleh duduk lama. Ya. Baik, kata-kata iblis tu kalimatul haq. Kalimah tu betul, nak duduk lama dalam syurga. Tapi urida bihal batil, tapi tujuan dia ucap tu lah tujuan kebatilan. Tipu daya dia pada Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam diuji di syurga, diturun ke bumi, Allah uji dia dengan anak-anak pula. Tuhan uji dia dengan anak-anak. Maka tuan-tuan semua bertabahlah. Saya pun ada anak-anak, dan saya yakin tuan-tuan semua ada anak-anak. Ya. Dan tidak kurang ibu yang menitiskan air mata kerana anak-anaknya, kerenahnya. Ya, kita dah cerita semalam panjang kisah Habil dan Qabil. Sehingga akhirnya Qabil ni masuk neraka kerana perbuatan dia yang kurang adab, yang kurang ajar, yang tak hormat ayah dia, yang ada sifat hasad, yang ada sifat dengki. Yang penting tak ikut hukum syariat ketika itu. Tak ikut hukum syariat ketetapan Allah di masa dan waktu itu. Ya, maka Allah Ta'ala berikan ujian ini pada Adam. Baik, lepas tengok Nabi Adam ni, dah berlalu Nabi Adam ni, ya, di langit yang pertama ni tuan-tuan, lalu Nabi SAW naik lagi, naik Buraq, naik bersama dengan Jibril, naik langit yang kedua. Ya, bila naik langit kedua, sampai di pintu langit yang kedua, maka malaikat, ketua malaikat yang menjaga langit yang kedua, dia tanya soalan yang sama macam ketua malaikat yang tanya malaikat Jibril di langit yang pertama. Siapa kamu? Jibril kata, saya Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia diutuskan menjadi Rasul? Ya. Lalu ya, ketika itulah malaikat membuka pintu. Ketua malaikat di langit kedua membuka pintu langit yang kedua. Lalu Nabi SAW bersama dengan Jibril AS naik di langit kedua. Dialu-alukan, marhaban bihi wa ahlan hayyahullah. Dimuliakan Nabi ni. Selamat datang, selamat tiba, semoga Allah memberkati kehidupan kamu. Ya, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik manusia yang Allah jadikan telah pun datang dan tiba pada pagi. Bila Nabi masuk lagi kedua, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat dua orang Nabi, dua orang sepupu, iaitulah Nabi Isa bin Maryam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria.
Dua ni sepupu. Ya. Dua orang sepupu ni duduk di langit yang kedua. Ya. Di mana Rasulullah SAW bila tengok Nabi Isa ni, macam Rasulullah kenal Nabi Isa. Masa mayang di masjid Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, semua Nabi-Nabi ada. Nabi Isa ni dengan roh dan jasad. Kalau kita baca dalam hadis, ada hadis menyebut Nabi-Nabi ni dijelmakan, dibangkitkan dalam keadaan roh, kecuali Nabi Isa bin Maryam. Kerana Nabi Isa ni diangkat daripada bumi naik ke langit. Dan ada hadis yang menyebut jasad Nabi-Nabi ni selepas wafat 40 hari Allah angkat naik ke langit. Ada hadis yang menyebut begitu. Maknanya 40 hari, lepas 40 hari Allah angkat jasad Nabi-Nabi naik ke langit. Dan jasad Nabi SAW ni, Rasulullah SAW, Nabi ni hidup di alam barzah. Kita pernah sebut, kita pernah cerita bagaimana 3 orang Yahudi yang masuk ke Madinah dengan tujuan untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di zaman dahulu lama, zaman pemerintahan Islam. Ya. Ketika mana Yahudi ni masuk di Madinah, dia sewa satu rumah. Ya, sewa satu rumah. Lalu khalifah ketika itu telah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi. Rasulullah menggambarkan kedudukan dalam keadaan yang tidak baik. Lalu raja ni mengarahkan tentera dia cek semua rumah sekeliling kota Madinah. Bila buat spot check, masuk rumah ke rumah, tiba-tiba didapati satu rumah pelik susunan perabot dia. Buka rumah, biasa kita masuk dalam rumah kan, roliknya, kebiasaannya, ni tingkap, ni lansir, ni sofa kan, dia ada ruang tamu, almari duduk, ni tempat dia. Satu rumah, bila tentera masuk ni, di atas mimpi Nabi dan mimpi Khalifah ni, ya, bukan mimpi Nabi, Rasulullah SAW bermimpi pada Khalifah ketika itu. Tiba-tiba rumah ini, di tengah tu ada almari besar. Duduk tengahnya, almari besar duduk tengah rumah. Lalu pelik, dialihkan almari besar ni, tiba-tiba didapati ada satu lubang. Lubang itu menuju, yang sudah digali dah, separuh dah, digali menuju ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maknanya orang Yahudi ni usaha dia nak curi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tahu ya bagaimana Allah memelihara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Lalu bila dia kali masuk ni, tentera tengok ditangkap Yahudi ni. Lalu sebab itulah hari ni kalau tuan-tuan nak tahu, di Masjid Nabawi tu, kita masuk, kita nak keluar ke kiri sana, di makam Rasulullah SAW, lepas tu Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Pagar yang ada ni bukan pagar yang ditanam begini saja tidak, tapi pagar itu sampai ke bawah tu, berapa ratus kaki, di pagar makam dan jasad Nabi ni dengan begitu kukuh oleh pemerintah yang selepasnya dan di zaman itu juga. Ya, ini usaha mereka. Jadi di langit kedua ni Nabi SAW tengok Isa dalam rupa yang asal dia, dengan roh, dengan jasad. Di mana Nabi Isa, Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit ketika usianya 30 tahun. Subhanallah. Umur dia 30 tahun, Allah angkat Nabi Isa naik ke langit. Dia dilantik menjadi Rasul ketika umurnya 30 tahun. Dan Nabi kata, aku tengok Nabi Isa ni. Nabi Isa ni Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel ni ramah. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Daud, Sulaiman. Bangsanya Bani Israel. Kitabnya lain, tapi agama Islam. Agamanya Islam. Ini kita menafikan dakwaan orang-orang Kristian. Ya, patut-patut orang Kristian dia baca surah Ali Imran, baca tentang kelahiran kisah Nabi Isa bin Maryam. Sepatutnya mereka beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah sebut dalam siri sebelum ni,
adanya orang Kristian yang tidak, ya, hati mereka ni bersama dengan Islam. Masa perang salib, ketika berlaku perang salib, ada padri, ada Kristian yang berpegang dengan kitab, mereka menyokong Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, termasuk hari ni tuan-tuan, hari ni persidangan keamanan untuk Palestin, padri yang hadir. Mereka tak setuju dengan Zionis yang melampau ini. Mereka tak setuju dengan Amerika. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Barangkali inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW bila Nabi Isa ni turun akhir zaman kelak. Kristian ni semua akan masuk Islam. Maka ketika itulah akan berlaku peperangan yang besar di antara orang Islam dengan bangsa Yahudi. Itu ketika dah saat dia. Jadi Nabi Isa, ya, Nabi tengok Nabi Isa ni, Nabi kata, aku tengok Nabi Isa ni, mukanya, kulit dia putih kemerahan. Comel Nabi Isa ni. Dia diangkat ke langit ketika usianya 30 tahun. Rambutnya hitam. Ada dalam hadis sebut kerinting rambut Nabi Isa ni, kerinting. Ada hadis yang menyebut rambut dia kerinting, hitam, basah laksana orang baru sudah mandi. Macam kita lah sapu minyak rambut ni, oh comel. Menjolol ke depan Nabi kata, menjolol ke depan rambut dia. Ada style, ada fashion gitu. Ada. Lepas tu kadang-kadang budak-budak muda ni bawa rambut ni, tertanya dia ni pasal apa ni? Dia kata ni style Nabi Isa, dia kata. Oh, pandai dia. Oh, tu orang ngaji lah tu. Ada. Kalau tak ngaji dia tak tahu. Ya. Dan Nabi kata, aku tengok comel Nabi Isa ni. Ya. Kalulah kamu nak tengok macam Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, kurang lebih mukanya macam tu. Comel dia. Ya. Di mana Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kan Maryam kan, bila mak dia menazar, boleh anak nak letak masjid Baitul Maqdis. Tiba-tiba boleh anak perempuan. Maka anak perempuan ni namanya Maryam. Ya. Dan pak saudara dia Nabi Zakaria jaga dia ketika dia beribadat dalam masjid Baitul Maqdis. Dan Allah melahirkan Isa melalui Maryam. Ya. Kisah Siti Maryam dan Isa, kisah yang disebut oleh Allah dalam Quran Al-Karim. Subhanallah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, hidup satu zaman. Yang duduk satu zaman ni Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Tiga ni satu zaman. Bersama mereka itu menentang raja yang zalim, Raja Herodos, raja Yahudi yang zalim. Maka kalau tuan-tuan membaca sejarah Freemason, ya, Freemason, ya, Al-Masoniyah, Freemason ni gerakan sulit, gerakan haram yang ditubuhkan oleh Mossad Israel dengan tujuan menguasai dunia, membuat propaganda, mengawal institusi keuangan, mengawal kuasa-kuasa besar dunia, melancarkan peperangan, dinamakan pertubuhan Freemason. Bacalah sejarah Freemason. Freemason lahir daripada cucu Raja Herodos yang kedua. Ni Herodos ni raja yang zalim. Sehingga di zaman itu, ya, ketika zaman ini, Freemason ni tahu dah. Itu ada seorang Tok Imam Palestin, doktor apa nama, saya biasa pergi semayang di surau tu, PKS, yang di tembok. Hak tembok tu naik motor sekian besar, tembok hilang, tak ada. Itu ejen masak Freemason. Dia boleh masuk ke negara-negara, bunuh target yang dia nak. Dia bunuh orang ni, dia bunuh orang tu. Dia memerangkap pemimpin-pemimpin politik dunia. Itulah agenda Freemason, menguasai dunia. Termasuk bank dunia gini. Ya, semuanya dikawal oleh Freemason. Jadi Raja Herodos ni raja yang zalim, raja Yahudi yang sangat zalim. Sebab tu kita sebut tadi tuan-tuan, ya, hampir semua nabi-nabi ni menghadapi ujian dan ibtila. Ya, menghadapi ujian dengan golongan al-malak, golongan pemerintah di zaman masing-masing. Subhanallah, hebat perjuangan mereka ni tuan-tuan.
Kecuali tak ada Nabi Adam. Nabi Adam zaman dia tak banyak ujian. Zaman Nabi Adam ni anak je. Habis Kobe buat ha. Anak ki anak je. Lepas tu kita baca ni kisah Nabi-Nabi ni tuan-tuan, subhanallah. Kita akan mendapati di sana ada Nabi, anak dia tak beriman dengan dia. Nabi Adam, Kobe buat masalah. Nabi Nuh, anak dia. Nabi Lut, kaum, anak dia, isteri dia. Ada Nabi yang diuji dengan isteri, anak. Ya. Ada Nabi yang diuji dengan ayah, Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi diuji oleh adik-beradik, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Semuanya ada. Kalau perempuan, adanya Asiyah, isteri Fir'aun. Allah menunjukkan semua watak-watak ini dalam kehidupan kita pada hari ini. Bagi menunjukkan pada kita, inilah ujian yang dahsyat Allah Ta'ala berikan pada Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan kita boleh melalui ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan uji kita sesuai dengan apa yang kita mampu untuk hadapi dia. Kadang kita diuji dengan suami, kita diuji dengan isteri, dengan anak, dengan adik-beradik, dengan ayah, Ibrahim, ayah dia. Yo. Diuji dengan pak saudara Nabi SAW, pak saudara dia tak beriman dengan dia. Hampir semua watak dalam kehidupan kita ni, Allah telah menunjukkan dia dalam siri-siri kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi Nabi Isa ni, Nabi Yahya, Zakaria, satu zaman Raja Herodos yang zalim. Sehingga dahsyatnya perjuangan tiga orang Nabi ni. Yo, ini beza kena faham. Sebab tu ada ulama kata, sebab tu Nabi Adam duduk langit pertama dia. Nabi Adam duduk langit pertama. Sebab apa Adam ni duduk langit yang pertama, Ibrahim di langit yang ketujuh. Sebab apa Ibrahim paling tinggi. Lepas tempat Ibrahim duduk ni menyandar kursi imam belakang ni Baitul Ma'mur. Belakang tu syurga dah. Belakang tu syurga dah. Ni Ibrahim duduk sandar atas kursi Baitul Ma'mur, belakang tu syurga dah. Subhanallah. Kenapa Adam di langit pertama, Ibrahim langit ketujuh? Ada ulama mengatakan kerana Ibrahim ini banyak ujian dia. Nabi Adam tadi, dia buat salah dalam syurga, ya, tipu daya syaitan iblis tadi, turun ke bumi, anak pula buat Qabil buat masalah. Hal lain tak ada. Nak kata dia berdepan dengan raja yang zalim, tak ada raja zalim zaman Adam. Sehingga bila Nabi Adam wafat, berlalu 10 kurun. 10 kurun berlalu, baru Allah melahirkan, menjadikan Nabi Nuh alaihi salam menjadi Rasul yang pertama berdepan, ya, dengan golongan al-malak, pemerintah yang zalim. Jadi nak ayatnya tuan-tuan, Nabi Adam duduk yang pertama, Ibrahim langit ketujuh tu. Subhanallah. Apa beza dia? Ibrahim ni diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat, ujian yang banyak, menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita hari ini, siapa yang Allah uji dia banyak ujian, maka ketahuilah makam dia, kedudukan dia, darjat dia begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dengan syarat dia bersabar, dia redha, dan dia terima ujian itu dengan penuh, ya, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah uji jadi lagu lain, itu tak jadi. Ya. Dan sabar ini ketika diuji. Kerana kisah seorang perempuan, ya, ada kematian keluarga dia, dia pun menangis-nangis meraung di kubur. Lalu Nabi SAW lalu. Jadi Nabi SAW lalu, Nabi kata bersabar. Jangan meraung, jangan menangis macam tu. Nabi sabar. Nabi kata sabar. Orang puan ni tengah emosi ni, tengah sedih ni. Dia kata, tak kena kamu, tak apa lah. Ada. Macam kena kamu. Kan biasa kita dengar orang jawab gitu. Ya. Kan biasa kita mendengar jawapan begitu. Tak cakap tak kena ke dia. Kalau kena ke dia baru dia tahu. Ya. Bila perempuan ni jawab gitu, lalu kawan dia kata, kamu tahu tu,
Yang nasihat kamu tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu tadi itu Nabi, dia Rasulullah SAW. Perempuan ni pun bila dengar Nabi SAW, dia pun Allah rasa bersalahnya lah. Ya Allah, rasa bersalah. Dia pun pergi cari Nabi SAW, minta maaf. Ya, bila nak minta maaf dengan Nabi SAW, Rasulullah kata, sabar itu ketika saat kamu diuji yang pertama oleh Allah Ta'ala. Ni. Oh ya tuan-tuan, ni konsep hak kita kena faham. Ya, ada orang masa kena uji hilang arah. Lepas bulan dia kata, insya-Allah saya bersabar, ya, saya terima. Tapi bila sabar tu, ketika sedang diuji, saat yang pertama itu, kalau kita boleh bertindak balah, kita boleh respon ujian itu dengan kita balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah tanda makam kita, kedudukan kita. Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Maka Adam di langit pertama, Ibrahim di langit yang ketujuh. Zaman Nabi Adam Qabil saja buat masalah anak dia ni. Hak lain tak ada. Tapi Ibrahim yang pertama, ayah dia sendiri tak beriman pada dia. Dia terpaksa berdepan dengan ayah dia. Dihalau oleh ayah dia sendiri. Yo, menghadapi raja yang zalim, Raja Namrud, menghadapi kerajaan yang besar, kerajaan Babylon. Yo, Babylon ni kerajaan besar ni. Dibakar di dalam api Ibrahim. Lepas dibakar dalam api, keluar meninggalkan tanah air dia. Dah berkahwin, tak dapat anak, tak dapat zuriat. Dapat anak, ditinggalkan pula di bumi yang kering kentang, Makkahul Mukarramah. Dah balik di sisi anak, disuruh sembelih pula anak yang disayangi. Subhanallah. Ujian yang bertimpa-timpa Allah uji Nabi Ibrahim AS. Ni mari ujian ni. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Bila nak berakhir ni? Mari rapat. Allah uji tu, rapat ujian. Maka inilah disebut siapa yang ketika hidup ini, tuan-tuan yang mendengar kuliah ni, ya, kita dan orang sekeliling kita, banyaknya Allah menguji dia. Ketahuilah bahawa Allah nak mengangkat darjat kita. Ya, Allah sayang pada kita. Sehingga kita menyaksikan peristiwa Isra wa Mi'raj. Adam di langit pertama, Ibrahim tinggi di langit yang ketujuh. Subhanallah. Dua atas sekali yang ketujuh. Ini kita kena faham konsep dia. Ya. Jadi Nabi Isa, Yahya, Zakaria duduk zaman Raja Herodos. Dah ada golongan Al-Malak ketika ini. Pemerintah yang zalim, raja yang zalim. Itu sunnah Nabi-Nabi. Kebanyakannya menghadapi raja yang zalim. Sebab itu disebut dalam Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul. Tujuan rasul itu ialah an ya'budullah, mengajak manusia ni, raja, rakyat, balik mengabdikan diri pada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggal taghut. Taghut ni sama syaitan, iblis, pemimpin yang zalim, hukum syariat yang dicipta reka oleh manusia. Itu tujuan Nabi-Nabi diutus. Baik, nak menggambarkan dahsyatnya Isa dan juga Yahya. Ketika zaman Nabi Isa, zaman Yahya, Nabi Zakaria ni, Raja Herodos, raja yang zalim ni, yo, Nabi Yahya disembelih. Nabi Yahya kena sembelih. Subhanallah. Yo. Maka macam mana kita dengar, kita baca perjuangan Nabi-Nabi ni, siapa kena sembelih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahsyat. Gambarkan seorang Nabi disembelih. Nabi Zakaria dibelah jasadnya dengan gergaji ni. Dengan gergaji dibelah jasad dia. Dan Nabi Isa, Allah selamatkan dia, diangkat naik ke langit. Ini kisah Nabi Isa. Kalau Nabi tengok langit kedua ni, dengan roh dan jasad, dia seorang je, roh dan jasad. Sebab Nabi Isa ni dia tak mati lagi. Dia akan turun dan zahir di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Nabi Isa ni bersembunyi dalam satu tempat. Tengah dia bersembunyi ni, dia khianati oleh seorang yang bernama Yahudah.
Yahuda ni dia kerana dia nak ganjaran harta benda dunia, lalu dia beritahu pada Raja Herodos ni di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Lalu dibawa tentera nak pergi bunuh Nabi Isa ni. Bila masuk tempat Nabi Isa duduk ni, Nabi Isa Allah Ta'ala angkat naik ke langit. Yahuda tadi tu, wajah dia, muka dia Allah palingkan jadi macam muka Nabi Isa. Yang disolek tu dia, bukan Nabi Isa. Ni kita faham, tahu cerita dia. Ya. Yang disoleknya Yahuda ni. Yang dibunuh tu Yahuda, bukan Nabi Isa. Nabi Isa Allah Ta'ala selamatkan dia, Allah angkat naik ke langit. Dan Nabi SAW menyaksikan Nabi Isa bin Maryam, rupa parah asal dia macam mana. Umur 30 tahun, Nabi kata, umur 30 tahun, kulitnya putih kemerahan, rambutnya hitam, ada sebut dalam hadis kerinting, laksana orang baru sudah mandi, basah rambut ni, menjulur ke hadapan. Nabi kata comel Nabi Isa ni. Kalau hari ni orang tengok macam Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi, tengok macam Urwah. Ya. Dan Nabi Isa ni tuan-tuan akan zahir, akan turun ke bumi ni sebelum berlakunya kiamat. Di akhir zaman disebut dalam hadis. Ketika berlakunya peperangan kemuncak di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Apabila Allah menzahirkan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni nama dia Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Mahdi dibawa di Kaabah, Imam Mahdi ni masa dia zahir, dia tak pernah isytihar pun, sayalah Imam Mahdi. Lepas hari ni, kalau tuan-tuan pernah mengikuti ajaran-ajaran sesat ni, hak tubik dia kata sayalah Imam Mahdi. Ini pelawak tipu belaka ni. Kerana Imam Mahdi dia sendiri tak mengaku dia Imam Mahdi. Dia diangkat. Yo. Tiba-tiba ada orang dakwa dia Imam Mahdi. Masya Allah. Ada. Apa seperti kita ada ilmu tak? Ni tipu belaka ni. Yo. Imam Mahdi dia orang yang tawaduk, merendah diri. Lalu dia diangkat, dibawa diiring ke sisi Kaabah. Lalu dibayahkan. Yo, dibayahkan Imam Mahdi ni. Bayah ni makna janji setia. Macam hari ni orang masuk parlimen, menteri-menteri baru ni. Dah, adu-adu masuk dalam Dewan Rakyat, berbayah. Depan yang di-Pertuan Agong. Wallahi wa billahi wa tallahi saya kasih pang rahsia gitu. Tu istilah tuan-tuan mudah-mudah faham, itulah lebih kurangnya bai'ah. Yo. Dibai'ah ke Imam Mahdi di sisi Kaabah dengan bilangan tentera ahli Badar Al-Kubra. Ahli Badar ni peperangan yang pertama dalam Islam. Yang Allah Ta'ala tolong Nabi, tolong para sahabat dengan bantuan bala tentera Allah, malaikat. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah Ta'ala tolong dengan bantuan tentera malaikat yang tidak boleh dilihat oleh mata. Macam ni lah COVID-19 apa semua ni, tentera Tuhan belaka ni, yang tak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Yo. Kerana wabak, musibah, bencana, bila mari orang beriman ke orang, semua akan kena. Itu kaedah dia, itu kaedah. Yo. Jadi tuan-tuan semua, nak ayatnya, yo, Nabi Isa dibai'ahkan dengan jumlah 313 orang ahli Badar. Lalu Isa, Imam Mahdi tadi, Imam Mahdi dibai'ah. Imam Mahdi ni, yo, bersama dengan umat Islam ketika itu. Bila zahirnya Dajjal. Dajjal ni kalau kita baca kisah dia, Nabi tengok Dajjal ni malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok Dajjal ni macam mana. Sebab tu kita tahu banyak peristiwa yang mendatang. Hadis-hadis akhir zaman gini kan, ulama-ulama, ustaz-ustaz banyak cerita hadis akhir zaman, tazkirah bab akhir zaman. Tahu mana ni? Sumbernya daripada mana? Source dia daripada apa? Ya, sudah tentulah tahu daripada Nabi SAW. Yang kita baca pasal syurga, yang kita baca pasal neraka, akhir zaman, Imam Mahdi, daripada mana sumber dia? Semua ni daripada Nabi SAW.
yang melalui perjalanan yang panjang ini Allah tunjukkan semua itu kepada Nabi SAW. Sebab tu kita hidup kena turut Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu dia bercakap ikut nafsu dia, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Mereka apa yang Nabi sebut adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi ucap ni, yang Nabi sebut semuanya in huwa illa wahyun yuha. Semua itulah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan mati Allah sekalian, kemuncak peperangan ini bila Imam Mahdi berdepan dengan Al-Masih Dajjal. Imam Mahdi pun tak mampu, terpaksa berundur. Kerana Dajjal ni sihir dia terlalu kuat. Nabi kata, kalaulah kamu berdepan dengan Dajjal, lari. Nabi suruh lari. Walaupun kita hafal surah Al-Kahfi sekalipun, kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, dalam hadis Nabi sebut, man hafaza asyarah surah awal surah Al-Kahfi usima lahu min fitnatil masih dajjal. Nabi kata siapa yang hafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dia baca, dia amalkan tiap hari dalam hidup dia, usima lahu min fitnatil masih dajjal. Allah pelihara dia daripada fitnah dan kejahatan Al-Masih Dajjal. Kalau pun kita hafal 10 pertama, kalau pun kita hafal surah Al-Kahfi 110 ayat, Nabi kata bila Dajjal zahir lari, kamu tak akan mampu menghadapi dahsyatnya sihir dan fitnah Al-Masih Dajjal itu. Dalil dia apa? Dalil dia Imam Mahdi sendiri lari. Imam Mahdi tak boleh, tak mampu. Oh, kita dengan Imam Mahdi ni lari jauh lagi tuan-tuan. Kita dengan Imam Mahdi ni jauh. Imam Mahdi sendiri pun lagi bunuh. Yo, dan ketika itulah Nabi sallam Dajjal ni dahsyat. Dia bermula Dajjal ni. Dajjal mula-mula dia datang sebagai seorang ulama. Bila jadi ulama, ramai orang ikut dia. Pengikut dia ramai. Apa tu tak boleh hari ni kita tengok kan? Apa? Arifin lepak ke lipak apa? Arifin lepak ke lipak hak hari ni duk orang viral sangat tu. Hak rambut gini, kata-kata ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, Arifin lepak ni mandi wajib dia macam mana tu? Ada dalam Facebook. Tuan-tuan jangan follow pula. Tak cukup dah tahu. Takut ngikut pula. Ya, Arifin lepak ni. Bukan nak promosi dia ni, nak oyak ni. Ramai mana orang follow dia, orang ikut dia. Anak-anak muda. Bila dia kata semayang ni, atas kita nak semayang tak semayang pun tak apa. Ya. Dan ramai yang terpengaruh. Yang PM saya tanya ni, ayah saya kata gini, abang saya kata gini, betul ke tidak Ustaz? Ambil mana? Arifin lepak. Subhanallah tuan-tuan. Ramai tak follower dia? Ratus ribu orang ikut dia. Ramai tak orang suka dia? Ramai tak orang like dia? Ramai. Ini tanda-tanda kedatangan Al-Masih Dajjal. Termasuk hari ni berlaku kematian yang banyak, ni wabak taun ni apa semua ni. Ini semua tanda akhir zaman. Ya, kalau kita nak faham tanda akhir zaman ni, lahir Nabi SAW tu pun dah tanda akhir zaman. Sebab tu disebut Nabi akhir zaman. Jadi Dajjal dia mari, dia berupa seorang ulama yang besar. Ramai orang ikut dia, follow dia. Lepas dia mengaku ulama, akhirnya dia mengaku dia seorang Nabi. Bila dia mengaku dia Nabi, orang yang betul-betul beriman tinggal dia lagi. Orang beriman tak ikut dia. Ya, akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Ketika dia mengaku dia Tuhan, dah keluar tanda pada kepala dia, di dahi dia kafir. Zahirlah diri dia. Ya, dan Allah mengizinkan Dajjal ini. Allah izinkan dia. Biiznillah, Allah mengizinkan. Dia memiliki sihir yang sangat kuat. Hatta Nabi kata sempadan negeri. Kalau kita duduk kampung ni kampung sebelah. Kampung yang ikut Dajjal ini. Ya, tanahnya subur, buah-buahannya banyak. Emas tubik. Terlalu mewah. Kampung sebelah ni, sepadan sebelah ni. Hak tak ikut Dajjal ni. Makanan tidak ada, bumi yang kering ketan. Hujan tak turun setitik. Lalu sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika itu apa? Kami nak makan apa? Nak makan apa? Nabi kata, Nabi sebut, makanan orang beriman ketika itulah subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu makanan kita, tuan-tuan. Banyakkanlah kalimah zikir ini. Dalam hidup sehari-hari yang kita ni, banyakkan kita zikir ini. Mengingati Allah Ta'ala. Di saat sebelum datangnya, tibanya saat yang dahsyat itu. Ya. Dan ketika Dajjal mengaku dia Tuhan, Allah mengizinkan. Biizni kata dengan izin Allah ni. Sihir dia terlalu kuat. Dia boleh berupa mak ayah kita yang sudah mati. Dia boleh berupa orang yang kita sayang. Dia boleh berupa ulama yang kita kagumi. Dahsyatnya sihir dia, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata lari, jangan pergi. Yo. Sehingga ketika mana dia mengaku dia Tuhan, ada dua malaikat di kiri dan kanan. Malaikat ni malaikat betul. Disebut dalam hadis, Allah mengizinkan. Yo. Malaikat ni kata tak betul, dia bukan Tuhan. Malaikat orang kata tak betul ni, Allah beri tak nampak. Allah beri kita tengok ni tak nampak. Dan malaikat hak sebelah ni kata, iya betul. Iya betul ni hak malaikat ni kata. Kita hak tengok ni nampak. Dajjal ni, malaikat kata betul ni adalah Tuhan. Malaikat sebut. Oh, kita kata ni malaikat ni kata ni. Jom kita beriman dengan dia. Subhanallah. Ini dahsyatnya fitnah Al-Masih Dajjal. Ya. Jadi bila Imam Mahdi berundur, ketika itulah Nabi Isa akan turun. Ada disebut Nabi Isa ni zahid di Syariah. Ada ulama dan hadis menyebut Nabi Isa akan zahid di Baitul Maqdis ketika Nabi Isa turun. Hari ni kita dah cerita itu. Ya. Nak semayang. Ya. Nabi Isa ni Imam Mahdi tolak dia jadi tu imam. Pasal apa? Dia ni Nabi, dia ni Rasul. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia orang terbilang di dunia, di akhirat dia orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Nabi Isa ni seorang yang hebat. Imam Mahdi kata tolak jadi tu imam. Nabi Isa kata tak boleh, kamu jadi imam. Imam Mahdi, Imam Mahdi jadi imam. Imam Mahdi ni bukan Nabi, dia adalah umat Nabi SAW. Kenapa Imam Mahdi jadi itu imam? Ya, kerana ta'ziman, membesar dan memuliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Kemuliaan kita itulah dia. Dan Nabi Isa inilah yang akan bunuh Al-Masih Dajjal. Bila Nabi Isa turun tu, orang Kristian, orang kita cerita tadi ya, Kristian. Yang kalau kita baca sejarahnya, ketika ya, zaman berlakunya peperangan salib di antara Salahuddin Al-Ayyubi, ada Kristian yang menyokong Salahuddin Al-Ayyubi. Dan hari ini dalam isu Palestin, ada Kristian yang tak bersama dengan Zionis, tak bersama dengan Israel, tak bersama dengan Amerika. Dia sokong perjuangan rakyat Palestin. Nak sebut tuan-tuan, bila Nabi Isa ni turun ke bumi, orang Kristian hak macam ni semuanya masuk Islam. Semua masuk Islam. Tinggal orang Yahudi saja yang akan diperangi. Maka Isa bin Maryam akan membunuh Al-Masih Dajjal. Nanti kau mencari dia. Ya. Jadi Nabi tengok di langit kedua ni, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, dua sepupu. Nabi Isa dengan roh dan jasad. Maknanya Nabi Isa ni tak mati lagi. Dia diangkat ke langit. Diangkat naik ke langit. Yang mati disalib itu ialah Yahudah. Ya. Yang mengkhianati Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang disalib. Itu kita faham. Ya. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Isa ni sebenarnya diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke langit, bukan dia yang disalib. Ya. Jadi tuan-tuan semua, ni matahari pagi dah naik dah ni. Vitamin untuk kita semua ni. Ya. Jadi mereka cerita lagi, Nabi tengok dua orang ni. Nabi Yahya ni kena sembelih. Ya. Nabi Zakaria digergaji jasad dia. Subhanallah. Nabi Isa Allah angkat naik ke langit. Wa ma qatalu wa ma salabu. Quran sebut. Quran kata dan Isa tidak dibunuh dan Isa tidak disuluh. Yang dibunuh, disuluh itu adalah Yahudah. Nabi Isa duduk di langit. Nabi menyaksikan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam di langit yang kedua. Pada malam Isra wa Mi'raj, Nabi tengok dua orang ni.
Lalu Nabi beri salam pada dua orang ni. Mereka menjawab salam Nabi SAW. Jadi tuan-tuan semua, kita berhenti setakat langit kedua dulu deh. Nanti banyak lagi langit kita naik ni, siapa langit ke-7? Ada. Apa langit ke-7? Lepas tu Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ni, di situlah adanya syurga. Situ tempat Al-Baitil Ma'mur. Lepas tu naik tu ada Al-Mustawa, ada tempat yang lebih tinggi lagi dalam ilmu Allah Ta'ala. Nanti insya-Allah panjang masa kita akan sambung lagi kuliah-kuliah kita ni. Kita akan bicara lagi insya-Allah panjang umur. Besok kita jumpa lagi dalam kuliah-kuliah kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala sekalian, moga Allah Taala memberkati, merahmati tuan-tuan semua dalam keampunan, dalam redha Dia. Jadi insya-Allah belum kita berakhir, sedikit pesanan. Kita hari ini bermula fasa 14 hari kan, 7-7-14, 2 minggu. Dia manusia ni tuan-tuan, kalau ikut nak ubah tabiat dia, kajian yang dia buat, manusia ni lebih seminggu dia tak boleh berlakon dah. Ada kata 3 hari. Contoh, nak sebut sebab apa kita ni nak boleh status sahabat, bersahabat, kena musafir sekali, makan sekali, tidur sekali, kena musafir sekali. Sebab bila kita bermusafir ni kita tahu lah. Masa kita bermusafir kita kenal perangai kawan kita. Ada orang musafir sekali ni berhenti kedai, makan, lepas makan nak pergi tandah. Tai nak bayar tandah. Berarti RNR pula, tai nak bayar tandah lagi. Hari lagi kena dah tak? Ni bahasa kerekuk ni. Bukan nak katakan dia ni contoh. Manusia ni dari sudut kajian 3 hari ada kata, 7 hari perangai dia akan keluar. Perangai hak sebenar dalam diri dia ni akan zahir. Tak? Dia boleh berlakon duduk rumah mak tua hari pertama bangun awal tak, contoh dah. Hari kedua, hari ketiga, mana ketuk itu tak bangun-bangun lagi ni. Ini kena jagalah. Jadi saya nak sebutnya, kita ambil peluang ni 2 minggu ni untuk kita membetulkan balik anak-anak kita khususnya, keluarga kita khususnya, supaya bangun awal pagi, belum subuh dah bangun, semayang berjemaah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita ni 22 hari lagi. Hari ni dah 7 Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Sya'ban ini. Mana berkat ni apa tuan-tuan? Berkat ni mana ziyadah al-khair fi ta'atillah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Tambah lagi kita ni ada ujian. Allah tengah uji kita dengan COVID-19 ni. Maka ujian apa lagi yang kita nak Allah datangkan supaya kita ni dekat dengan Allah? Apa lagi yang membuatkan kita boleh berubah? Kalau setara yang kita hadapi hari ni pun sedikit tu pun tak menjentik hati kita, tak merubahkan sikap, akhlak dan perangai kita. Semalam Ketua Pengarah KKN kata 6 orang lagi meninggal dunia. Apakah ujian ini tidak menjentik hati kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Maka tuan-tuan ambil peluang ini, saat ini kita bina keluarga kita. Kata Imam Hasan Al-Hudaybi rahimahullahu ta'ala, aqimu daulah islamiyah fi qulubikum. Tegaklah Islam tu dalam diri kamu dulu. Satakum ala ardikum. InsyaAllah Islam akan tertegak di atas muka bumi ni. Aqimu daulah islamiyah fi buyutikum. Tegakkanlah Islam itu dalam rumah tangga kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, suami, isteri, anak kita. Tegak aset yang paling mahal. Bukan bisnes kita hari ni, bukan projek kita, bukan jawatan kita, bukan pangkat kita, tapi aset yang paling mahal berada dalam rumah tangga kita hari ini. Bukan tanah kita, bukan rumah sewa kita,
bukan simpanan kita, bukan ladang kita, tetapi aset yang paling berharga ialah aset yang duduk bersama kita di saat ini, yang kita dipaksa oleh atas supaya kita stay at home. Subhanallah, gunakanlah saat ini tuan-tuan, gunakan saat ini untuk kita membina Islam dalam rumah tangga dan keluarga kita. Yo, semayang berjemaah, baca Quran. Yo, semayang witir jangan tinggal. Semayang witir ni ramai orang salah faham. Dia anggap semayang witir ni bulan Ramadan saja. Padahal witir ni Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal semayang witir. Sayyidina Abu Bakar dia witir belum dia tidur. Baisyak dia teguh berwitir. Sayyidina Umar dia witir malam belum subuh. Dua-dua dipuji oleh Nabi SAW. Nabi puji dua-dua, tak ada masalah. Bila Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, bila kamu witir? Abu Bakar kata, saya witir belum lepas isyak, setelah Ramadan tu, lepas isyak witir tu. Lalu kata Nabi SAW, sebab apa mau witir awal sangat ni? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku bimbang, aku tak bangun dah malam ni. Maksudnya apa? Mati malam tu. Bimbang mati malam tu. Maka dia nak akhirkan malam dia dengan witir, semayang tutup malam. Subhanallah. Nabi puji Abu Bakar. Nabi kata, teruskan. Sayyidina Abu Bakar berwitir sebelum tidur. Jadi witir ni boleh buat lepas isyak terus witir, ataupun belum nak tidur tu ambil semayang witir, ataupun kita bangun malam belum subuh kita witir. Sayyidina Umar pula dia witir tengah malam. Bila Nabi SAW tanya Sayyidina Umar, buat apa mau witir tengah malam belum subuh ni? Kata Umar, aku yakin aku akan bangun pada malam ini. Yakin dia boleh bangun, dan dia nak bangun tahajud malam ni. Maka dia nak tutup witir itu malam nanti. Nabi memuji Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di sinilah tuan-tuan, Nabi sebut hadis, kita ni tidur malam, tayin jam, ambil ismayang, zikir dulu, tidur dalam ibadah. Setiap saat waktu kita tu dikira nilai ibadah. Nabi kata, siapa yang dah niat nak bangun tahajud, tiba-tiba tak kejut, betul-betul tak terkejut sungguh, maka Allah mencatat dan menulis bahaginya seolah-olah pahala ia sembahyang tahajud pada malam tu. Subhanallah tuan-tuan, masya-Allah. Ni hebatnya rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang witir jangan tinggal. Witir bukan bulan Ramadan saja, sembahyang yang menutup malam sepanjang masa. Sembahyang duha, habis kuliah, ajak isteri anak-anak sembahyang duha. Kalau pun mereka tak mau sembahyang duha, kita sembahyang duha. Qudwah dan uswah. Hari ini ramai keluarga hilang role model. Tidak ada role model. Akhirnya artis menjadi role model. Yo. Akhirnya ahli atlet sukan menjadi role model. Yo. Maka kitalah role model yang terbaik yang kita nak persembahkan hari ini kepada anak-anak dan keluarga kita, insya-Allah. Sebab tu kadang-kadang ialah kita dah hidup puluhan tahun dah, kita keluar pagi balik malam, tiba-tiba ni kita dikurung gini ni, nak ubah perangai, nak setting balik ni bukan mudah tuan-tuan. Dia take time. Sebab tu 14 hari yang berbaki ni, insya-Allah ada masa. Kalau kita buntu, minta dengan Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh pada jalan kami, Allah Taala sebut lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Allah akan tunjuk, Allah akan buka jalan macam mana cara dia. Allah bersama dengan orang yang buat kebaikan. Dengan mimbar tu, Allah bersama dengan kita. Niat kita yang baik, ya, kebaikan yang ada dalam jiwa kita ni, Allah bersama kita saat ini. Jadi orang tak buat, kita buat dulu. Mayang duha, baca Quran, paling tidak surah Yasin yang boleh kita baca-baca dah. Ambil waktu bersama baca surah Yasin. Yo, berzikir bersama keluarga kita. Insya-Allah, moga Allah Taala merahmati kehidupan kita sekeluarga, ya, dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan macam Allah sekalian,
InsyaAllah sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita menadahkan tangan, mengangkat tangan, bermohon pada Allah. Di saat Allah menguji kita hari ini, Allah malu untuk tidak mengijabahkan, memakbulkan doa hamba-hambanya ketika mereka mengangkat tangan berdoa pada Allah. Dan Nabi sebut hadis, siapa yang menyebut dalam doa dia, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon redha-Mu dan syurga-Mu, dan kami mohon jauhkan daripada murka-Mu dan neraka-Mu. Diulang 3 kali. Salah Nabi kata 3 kali ulang. Ijabah doa itu Allah Ta'ala akan ijabahkan. Allah Ta'ala akan makbulkan. Masya Allah. InsyaAllah tuan-tuan, marilah sama-sama kita akhirkan pagi kita yang penuh barakah ini, pagi kita yang mulia ini, dengan sama-sama kita mengaminkan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ma huwa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal wahidul ahad, al-fadlus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mencintai keimanan. Engkau hiaskanlah iman itu dalam hati kami, ya Allah. Penuhkanlah keimanan itu dalam jiwa dan hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah hati kami ini benci kepada maksiat dan kekufuran. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, yang lurus, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba di kalangan mereka yang sentiasa menyucikan dirinya daripada dosa-dosa, ya Allah. Dan tunjukkanlah kami, pimpinlah kami, ya Allah, di atas jalan petunjuk yang benar, yang lurus. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang sentiasa berzikir mengingati-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati kami tidak lalai dengan keluarga kami, dengan dunia yang sementara ini, ya Allah. Jadikanlah setiap detik dan saat kami menjadi hamba yang mengingati diri-Mu, ya Allah. Maka tolonglah kami, ya Allah, untuk kami menjadi hamba yang mengingati-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Sesungguhnya terlalu banyak nikmat yang Engkau anugerahkan pada kami, ya Allah, yang telah kami gunakan bukan pada untuk ketaatan pada-Mu, ya Allah, tapi sebaliknya digunakan untuk maksiat pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang sentiasa memperbaiki amalan dan ibadah-ibadah kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon redha-Mu, ya Allah, di atas ujian, di atas musibah, di atas kesusahan dan kepayahan, di atas kepenatan kami dalam kehidupan kami, ya Allah, di atas lelah kami dalam mentaati perintah-Mu ini, ya Allah. Kami hanya memohon redha-Mu, ya Allah, dan kami hanya memohon syurga-Mu, ya Allah. Dan kami minta jauh daripada murka-Mu, ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua, ya Allah, daripada azab dan neraka-Mu, ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, zuriat keturunan kami, isteri dan suami kami, seluruh keluarga kami, ya Allah, zuriat yang mendirikan yang salah. Jadikanlah di kalangan mereka hamba-hamba yang bertakwa pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah Engkau kurniakan hidayah petunjuk pada kami ini, ya Allah, jangan Engkau pesongkan sekali-kali hati kami, ya Allah.
Jangan satu saat, satu detik pun ya Allah Engkau lalaikan hati kami daripada mengingatimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakanlah kepada kami ya Allah pasangan hidup, suami isteri yang baik, yang soleh dan solehah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang mendirikan solat, anak yang mendengar kata bicara kami ya Allah, anak yang menggembirakan hati kami ya Allah, anak yang menyejukkan pandangan mata hati kami ya Allah, anak-anak yang sentiasa mendoakan kami ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang sentiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di saat kami mati nanti ya Allah, jadikanlah anak-anak kami inilah yang mengaji Al-Quran pada kami ya Allah. Jadikanlah mereka yang memandikan kami ya Allah. Engkau pilihlah anak kami yang paling soleh untuk menjadi imam ketika kami meninggal dunia nanti, mensolatkan jenazah kami ya Allah. Dan ketika mana kuburan kami itu sunyi ya Allah, jangan sekali-kali Engkau sunyikan ya Allah kuburan kami itu daripada doa anak-anak yang soleh ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunlah dosa kami ya Allah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kegagalan kami, kelemahan kami, kesilapan kami ya Allah dalam kami mendidik anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengakui kejahilan kami ya Allah. Kami mengakui kesilapan kami ya Allah. Maka berilah peluang, berilah kekuatan pada kami ya Allah untuk kami membetulkan perkara ini ya Allah. Tunjukkanlah pada kami ya Allah jalannya ya Allah untuk kami sekeluarga ya Allah menikmati syurga-Mu di dunia ini sebelum kami menikmati syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah. Himpunkanlah kami sekeluarga ya Allah seluruhnya ya Allah. Bukan saja kami bahagia di dunia ya Allah, tapi himpunkanlah kami suami, isteri, anak-anak seluruhnya dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana filana wal walidina warhamhum kama rabbawna sirara. Ya Allah ampunlah dosa ibu dan ayah kami. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada keduanya ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih kecil dahulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunlah dosa ibu kami khususnya ya Allah yang telah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, yang koyak rabak kulitnya, yang bersembur darahnya ketika melahirkan kami ya Allah. Maka ya Allah jadikanlah setiap titik darah yang tumpah itu, setiap titik susu yang kami minum itu ya Allah, semuanya amal kebajikan, semuanya pahala jariah yang berpanjangan buat ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan pada kami ya Allah. Kurniakanlah kesempatan untuk kami ya Allah menggembirakan hati ibu ayah kami di saat-saat akhir usia mereka ini ya Allah. Cukuplah mereka menangis kerana dosa-dosa kami, kerana kesilapan-kesilapan kami, kerana kurang ajarnya kami, kerana kurang caknanya kami. Jadikanlah ya Allah mereka gembira dengan kami pada hari ini ya Allah, dengan kami menjadi hamba yang bertaat kepada-Mu ya Allah, dengan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunlah dosa seorang lelaki yang telah melakukan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di telinga kanan kami ya Allah. Di saat kami lahir ke dunia ini, itulah ayah kami ya Allah. Kalimah yang thayyibah itu kami dengar daripadanya ya Allah, diazankan di telinga kanan kami, diiqamahkan di telinga kiri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah pahala yang berpanjangan di atas setiap titik peluh ayah kami membesarkan kami, membela kami, menjaga kami sekeluarga ya Allah. Maka ampunlah dosa ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Bagi ibu ayah kami ia telah meninggal dunia, jadikanlah kuburannya hari ini ya Allah raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah taman-taman syurga bagi kuburannya itu ya Allah. Lapangkanlah kuburannya, rahmatilah mereka ya Allah, tenangkanlah mereka di sana ya Allah.
bagi ibu ayah kami yang masih hidup di dunia ini ya Allah. Engkau berkatilah saki baki usia mereka ya Allah, dalam ketaatan, dalam keampunan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma salli du'ata wal mujahidin. Allahumma salli mazlumin wal mustad'afin. Allahumma salli akhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Burma wa fi Misri wa fi Yaman wa fi kulli makan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami yang kecil yang besar, yang sengaja yang tak sengaja, yang terang yang kami lakukan, yang kami sembunyikan rapi ya Allah. Engkau Tuhan yang mengetahui segala-galanya ya Allah. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah syurga, kurniakanlah pahala buat seluruh petugas-petugas yang memelihara keselamatan kami, yang menjaga keamanan di saat musibah ini ya Allah. Frontliner kami ya Allah, pemimpin kami ya Allah, para petugas kesihatan, para petugas di kalangan pegawai polis, tentera dan semuanya ya Allah. Peliharalah keluarga mereka ya Allah, dan peliharalah kami juga ya Allah. Himpunkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala mengijabahkan, menerima doa kita semua pada pagi ini. Dan insyaAllah panjang umur, tak ada apa, kita akan bertemu lagi pada pagi esok dalam siri tazkirah yang berikutnya InsyaAllah. Jangan lupa, boleh ajak sekali kawan-kawan kita, pakar-pakar share, pakar tag. Moga-moga mereka semua juga dalam doa kita, dalam keampunan, dalam ingatan yang sama untuk kita semua dihimpunkan di syurga di akhirat sana insya-Allah. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.